Benteng lautan, semangat KM Perkasa. Apa benda sampah putih yang terapung tu? Sesat ke? Ketegangan yang membeku terasa mencengkam di perairan utara Borneo yang bergelora pada musim tengkujuh. Ketika kapal pembinasa tercanggih milik Cina, CNS Nanchang, dan kapal perang gergasi Rusia, Pyotr Veliki, saling berhadapan dalam kebuntuan yang boleh mencetuskan perang. Sebuah kapal usang muncul tanpa diundang, seolah-olah tidak mengerti suasana tegang di sekelilingnya. Ia adalah KM Perkasa, sebuah kapal peronda veteran milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang sepatutnya sudah lama bersara. Berani betul pegawai kerajaan Malaysia ni masuk campur dalam urusan kami, getus Kapten Long Wei dari atas anjungan CNS Nanchang sambil ketawa sinis. Anak-anak kapalnya turut ketawa terbahak-bahak, menjadikan kapal usang itu sebagai sasaran ejekan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa kapal buruk yang menjadi bahan ketawa itu adalah sebuah benteng bergerak yang pernah direka untuk menahan serangan paling ekstrem, sebuah kapal yang mampu menundukkan kapal perang yang dibina untuk melindungi bahan nuklir sekalipun. Ini adalah catatan pertempuran yang mendebarkan, di mana dua kuasa besar dunia yang angkuh terpaksa akur apabila sebuah kapal veteran Malaysia mengubah mereka menjadi besi sekerap dengan hanya satu serangan. Di bawah langit kelabu yang menaungi Laut Cina Selatan yang bergelora dengan ombak setinggi 4 meter, dua gergasi tentara laut dunia sedang bersemuka, mengancam kestabilan global. Di sebelah timur, berdiri megah kapal pembinasa peluru berpandu Type 055 seberat 13.000 tan, CNS Nanchang. Di anjungannya, Kapten Long Wei memerhatikan skrin monitor dengan pandangan dingin, sambil memegang secawan teh oolong yang mahal. Orang gasar dari utara ni berani mendekati sempadan perairan kita. Nampaknya mereka sudah tidak sabar untuk mati, katanya dengan angkuh. Di hadapannya, sebuah bayang gergasi yang kelihatan seperti gunung ais terapung memancarkan aura yang menggerungkan. Itulah kapal cruiser tempur berkuasa nuklear milik tentara laut Rusia, Pyotr Veliki. Dengan panjang 250 meter dan sesaran 28.000 tan, jika kapal perang modern diibaratkan seperti peninju yang lincah, kapal ini pula umpama ahli gusti profesional yang seluruh badannya dibaluti senjata. Kaptennya, Boris, duduk angkuh di kerusinya, menghembuskan nafas berbau vodka sambil menjerit ke dalam mikrofon. Woi, kuali Cina, alihkan permainan plastik kau tu. Kapal aku nak lalu, jangan halang laluan aku dengan besi murah kau tu. Sistem radar dan kawalan tembakan kedua-dua kapal mula mengeluarkan bunyi amaran lock-on dan pintu pelancar peluru berpandu mereka mula terbuka. Tiba-tiba, pada saat yang genting itu, pegawai radar di kedua-dua kapal menjerit serentak dengan suara cemas. Kapten, kapal tidak dikenali sedang mendekat. Kapal pengangkut pesawat Amerika? Atau kapal selam? Bukan, Tuan. Kelajuannya terlalu perlahan. Hanya 18 knot. Isyarat pengenalannya dari Malaysia. Di tengah-tengah medan pertempuran itu, sebuah kapal putih yang kelihatan janggal muncul. Ia adalah kapal peronda APMM, KM Perkasa. Catnya kusam dan pudar akibat dibadai angin laut masin, dan tompok-tompok karat kelihatan di merata tempat. Apabila diletakkan bersebelahan dengan Nanchang yang mempunyai reka bentuk stealth terkini dan Pyotr Veliki yang gagah perkasa, ia kelihatan seperti sebuah lori buruk yang sesat di litar lumba Formula 1. Di anjungan Nanchang, Kapten Long Wei mengerutkan dahinya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang Malaysia ni dah gila ke? Mereka datang nak main perang-perang. Dia mengelap mulutnya dengan sapu tangan dan mencapai alat komunikasi dengan nada yang penuh penghinaan. Hoi, kapal putih usang di sana. Ini adalah kawasan latihan ketenteraan. Ini bukan tempat untuk penjawat awam seperti kamu. Kamu datang nak saman kami sebab parkir salah ke? Cepat balik ke perairan kamu dan kejar bot nelayan haram sana. Sementara itu, di atas Pyotr Veliki, Boris ketawa terbahak-bahak. Tengok tu, orang Malaysia datang dengan bot nelayan nak laraikan pergaduhan. Ini lawak terbaik tahun ini. Boris menudingkan jarinya yang gemuk ke arah KM Perkasa di monitor, meminta perhatian anak-anak kapalnya. Mereka curi barang antik ni dari museum mana? Aku tak nampak sebarang meriam atau peluru berpandu. Yang ada cuma meriam air. Mereka nak siram peluru berpandu nuklear kami dengan air ke? Ejekan dan penghinaan dari kedua-dua negara bergema melalui radio. Namun,
Di anjungan KM Perkasa, suasananya tenang. Ketenangan itu bukan lahir dari ketakutan. Pegawai pertama, Letnan Hisham, memeriksa panel instrumen dengan muka pucat lesi dan suara yang terketar-ketar. Komander, komunikasi dari mereka semakin agresif. Pihak Cina, kata mereka, akan jadikan kita sasaran jika kita tidak beredar dalam masa 5 menit. Pihak Rusia pula kata kita dah selamatkan kerja mereka untuk jadikan kita besi buruk. Komander Azman, ini tindakan bunuh diri. Lawan kita tuh kapal perang, sedangkan kita cuma kapal peronda yang dah bersara. Mendengar laporan Hisham yang cemas itu, lelaki dikerusi Kapten, Komander B. Azman bin Rashid, tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia menghirup seteguk kopi panas dari cawan enamelnya yang lusuh, lalu membetulkan topinya yang sudah lama. Matanya tidak tertumpu pada skrin radar, tetapi merenung jauh ke arah lautan yang bergelora di luar tingkap. Hisham, bunyi ombak dah berubah. Bunyi ombak? Apa yang komander cakapkan nih? Dengar betul-betul. Engine mereka tuh kasar. Bunyinya seperti merobek lautan. Aku tak suka bunyinya. Komander Azman perlahan-lahan berdiri dan mencapai mikrofon. Tangannya adalah tangan seorang veteran yang telah melalui pelbagai pertempuran di lautan. Suara Komander Azman bergema di semua frekuensi, didengari oleh armada Cina dan Rusia. Di sini kapal maritim perkasa, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Anda berdua sedang melakukan provokasi berbahaya di dalam zon ekonomi eksklusif Malaysia. Matikan enjin Anda serta-merta dan beredar. Saya ulangi, ini bukan amaran, ini adalah perintah. Seketika selepas siaran itu kedengaran, senyuman di wajah Long Wei dan Boris hilang, bukan kerana takut, tetapi kerana rasa jengkel yang amat sangat terhadap seekor nyamuk yang berani mengganggu mereka. Long Wei mendengus dingin. Berani monyet ni bercakap bahasa manusia. Baiklah, nampaknya dia perlukan pengajaran. Long Wei memetik jarinya, memberi isyarat kepada pegawai meriamnya. Sediakan meriam utama. Bersihkan sampah putih tu. Membazir peluru. Tapi anggap saja ini sebagai aktiviti mencantikkan lautan. Boris juga tersenyum kejam. Tutup mulut celupar tu. Hancurkan kapal buruk tu sampai lumat dan jadikan makanan ikan. Kita berlumba dengan si kuali Cina tu, siapa yang boleh tenggelamkannya dulu. Sasaran kedua-dua kuasa besar itu bukanlah kapal musuh mereka, tetapi kapal Malaysia yang paling lemah dan tidak berdaya yang terperangkap di tengah-tengah. Meriam utama 130 mm milik Nancang mula dihalakan. Turret meriam gergasi Piotr Veliki mula berpusing. Sasaran mereka dikunci tepat pada anjungan KM Perkasa, tempat Komander Azman berada. Sasaran dikunci, mereka akan tembak, jerit Hisham. Namun, Komander Azman meletakkan cawan kopinya dan tersenyum sinis. Senyumannya seperti seekor harimau yang telah menemui mangsanya. Baguslah, Hisham, kau tahu tak ada bergaduh, biar pihak lawan mulakan dulu, barulah kerja kita jadi lebih mudah. Tangan Komander Azman mencapai satu Swiss merah yang bertutup dan bersel di konsol. Suasana di anjungan KM Perkasa menjadi sunyi sepi. Dari pembesar suara, kedengaran ejekan dan kiraan detik dari kapal Cina dan Rusia. Kami akan melepaskan tembakan dalam 30 saat. Letnan Hisham mengetuk-ngetuk konsol dengan dahi yang dibasahi peluh. Lakukan gerakan mengelak. Enjin penuh pun cuma dapat 25 knot. Tapi kalau kita bergerak zigzag, mungkin boleh kurangkan risiko terkena tembakan. Sebuah tangan yang kasar diletakkan di bahu Hisham yang panik. Itu tangan Komander Azman. Bertenang, Hisham. Kita tak perlu lari. Tak perlu lari? Mereka ada peluru berpandu, Komander. Perisai kapal ni nipis macam kertas? Komander Azman ketawa kecil. Kertas? Kau tak belajar di akademi dulu ke kenapa kapal ni dibina? Komander Azman mengusap dinding besi tebal di anjungan dengan penuh makna. Tahun 1990-an, kapal ini direka hanya untuk satu tujuan, melindungi aset paling berharga negara, yaitu pelantar minyak dan gas di tengah lautan. Misi yang membawa harapan seluruh negara. Pengganas di seluruh dunia mengidamkan sasaran itu. Misi kami adalah untuk melindunginya di lautan terbuka. Jika kami gagal, ekonomi Malaysia akan lumpuh. Di bawah tekanan sebegitu, para jurutera kita dengan tekad yang gila telah membina KM Perkasa. Falsafah reka bentuk pada masa itu memang luar biasa, kata Komander Azman, matanya merenung jauh.
Mereka tak peduli soal penampilan, tak peduli soal penjimatan bahan api. Matlamatnya hanya satu, jangan sesekali tenggelam. Tak kira sama ada pengganas serang dengan RPG, atau bot berani mati merempuhnya, kapal ini direka untuk tidak berganjak. Ia adalah sebuah benteng bergerak. Tulang rangkanya jauh lebih tegap berbanding kapal perang modern yang nipis dan jimat tenaga. Tiba-tiba, telepon interkom berdering. Panggilan dari bintara kanan bakar, ketua jurutera di bilik enjin. Woi, komander, dandang steam dah panas nih. Barang tu dah, sedia bila-bila masa. Serentak dengan jeritan itu, satu bunyi dentuman bernada rendah mula kedengaran dari perut kapal. Ia bukan bunyi enjin diesel biasa. Bunyinya lebih nyaring dan tajam, seperti bunyi enjin jet hendak berlepas. Dandang steam? Hisham melihat panel instrumen dan mendapati bacaan yang mustahil tertera di situ. Kuasa output engine menunjukkan 300% dari had biasa. Voltan sudah melepasi zon merah. Apa nih, Komander? Engine ni dah hilang kawalan. Kalau macam ni, boleh meletup. Komander Azman menggelengkan kepalanya. Bukan, Hisham. Inilah jantungnya yang sebenar. Komander Azman meletakkan jarinya pada suis yang ditutupi penutup merah itu. Penamatan perkhidmatan kapal ini pada tahun 2024 hanyalah satu alasan. Sebenarnya, kapal ini telah dipilih secara rahasia oleh Stride dan Mimos sebagai platform ujian untuk sistem pertahanan generasi akan datang. Perisai tenaga, benteng dan senjata, tenaga terarah berkuasa tinggi yang boleh digunakan untuk menyerang. Dengan penyamaran sebagai kapal usang yang bakal dilupuskan, KM Perkasa telah diubah suai menjadi seekor raksasa. Peperangan modern, Hisham, dah jadi macam permainan video. Tekan butang dari jauh, suara Komander Azman menjadi rendah, menyembunyikan kemarahan terhadap golongan elit yang tidak pernah merasai keperitan di lapangan. Tapi di lautan, pertempuran sentiasa sengit dan perit. Pada akhirnya, orang yang berani berjuang habis-habisan yang akan menang. Mari kita tunjukkan pada mereka apa yang jurutera Malaysia boleh cipta bila mereka benar-benar serius. Komunikasi dari Nancang masuk. Masa sudah tamat. Selamat tinggal kapal buruk Malaysia. Dum, bunyi tembakan yang menggegarkan perut bergema. Meriam utama 130 mm kebanggaan Cina memuntahkan api. Peluru meriam yang bergerak lebih laju dari bunyi itu melesat dengan ketepatan jitu ke arah sisi KM Perkasa. Tembakan kena. Hisham memejamkan matanya. Letupan besar berlaku dan tiang air yang tinggi menyelubungi KM Perkasa. Di anjungan kapal Rusia, Piotr Veliki, Boris bertepuk tangan gembira. Tengok, hancur berkecai dengan satu tembakan, bersepai macam kertas. Longwei juga menghirup tehnya dengan puas. Terlalu rapuh, inilah hakikat kekuatan Malaysia. Tetapi apabila asap hilang, satu pemandangan yang aneh terpapar di lautan. Di titik letupan sepatutnya, KM Perkasa masih terapung dengan tenang. Ia tidak sengit. Ia tidak tenggelam. Malah, selain catnya yang hangus, tiada satu pun kesan calar pada badannya. Di bawah lapisan cat putih yang terkupas, sesuatu yang berwarna hitam kusam dan berkilat kelihatan, ia bukan keluli. Ia adalah perisai komposit misteri yang mampu menukar tenaga hentaman kepada tenaga haba dan menyebarkannya. Apa? Cawan teh terlepas dari tangan Longwei. Tembakan itu tepat mengenai sasaran. Kenapa tiada lubang? Kenapa ia masih terapung? Boris melihat melalui teropongnya dan tergamam. Mustahil, kapal tu. Macam ada perisai tenaga. Sakit pun tidak. Suara Komander Azman yang dingin bergema dari alat komunikasi, seolah-olah suara hantu dari dalam asap. Sekarang, giliran kami pula. Tiang utama, KM Perkasa mula berubah bentuk. Meriam di bahagian hadapan kapal itu meluncur masuk ke dalam dek, dan dari situ, muncul dua laras meriam dengan bentuk yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Komander Azman menekan suis. Operasi penguatkuasaan dimulakan. Sesiapa yang melawan akan dihapuskan secara fizikal. Pada ketika itu, seluruh kapal diselubungi oleh cahaya biru keputihan, seolah-olah seekor singa yang sedang tidur telah bangkit. Tak mungkin. Tembakan itu tepat mengenainya. Suasana di anjungan kapal Cina, Nancang, menjadi kelam kabut seperti sarang tebuan di usik.
Kapal putih Malaysia itu sepatutnya sudah hancur selepas dihujani peluru 130 mm dan diselubungi asap letupan. Tetapi apabila asap hitam itu hilang, pemandangan yang terpapar di hadapan mereka sangat luar biasa. KM Perkasa tidak cedera, lebih tepat lagi, hanya catnya yang hangus. Perisai misteri yang menyerap hentaman letupan dan menyebarkannya sebagai tenaga haba yang dikenali sebagai perisai impak bersinar dengan cahaya kusam. Kapten Longwei menghempas cawan tehnya ke lantai. Mustahil, itu cuma kapal peronda, dibina oleh limbungan kapal awam. Meriam utama tentara kita dikalahkan oleh besi buruk, radar mula mengeluarkan bunyi nyaring. Kapten, medan magnet di sekitar badan kapal musuh itu herot, kami tak boleh kunci sasaran. Seolah-olah seluruh kapal itu adalah sebuah perisai gergasi. Ketika itu, suara rendah Komander Azman bergema dari alat komunikasi seperti suara hantu, menghalang tugas penjawat awam. Kami akan memulakan tindakan pembanterasan. Dengan bunyi deruman yang menggegarkan perut, penampilan luaran KM Perkasa mula berubah. Dek hadapannya, yang menjadi simbol kapal peronda yang aman, meluncur terbuka. Dari dalamnya, muncul sebuah turret meriam dengan bentuk yang aneh. Dua laras meriam panjang, dan di antara kedua-duanya, kelihatan percikan plasma biru keputihan. Ia adalah senjata impian yang dunia belum berjaya bangunkan, meriam Railgun. Wajah Longwei menjadi pucat lesi. Jangan-jangan, Railgun? Sejak bila Malaysia berjaya menghasilkannya? Aku tak pernah dengar. Dikuasai ketakutan, Longwei menjerit. Tembak, tenggelamkan ia, lancarkan semua peluru berpandu. Hantar raksasa itu kembali ke dasar laut, ke semua 112 sel VLS, dinancang memuntahkan api. Peluru berpandu anti kapal supersonik YJ-18 dan peluru berpandu jelajah Changjian, senjata pemusnah kebanggaan Cina, memenuhi ruang udara, membentuk satu tirai tembakan yang menghujani KM Perkasa. Serangan tepu ini tidak mungkin dapat ditangkis oleh mana-mana sistem pertahanan udara modern. Habislah kau, jadi debu. Tetapi Komander Azman hanya menguap. Menyangka boleh menang dengan jumlah yang banyak, itulah tanda amatur. Dia meletakkan cawan kopinya dan memetik jarinya. Masa untuk membersih. Sapu bersih mereka. Bunyi dentuman yang lebih kuat dari guruh membelah lautan utara. Sebaik sahaja Railgun KM Perkasa menembak, pandangan menjadi putih seketika. Apa yang dilancarkan adalah peluru tungsten khas yang terbang pada kelajuan Mach 7. Ia bukan satu peluru tunggal. Sejurus selepas ditembakkan, ia berpecah di udara menjadi ratusan proyektil kecil, membentuk dinding besi yang melesat lurus di udara. Keganasan undang-undang fizik ini bertembung dengan gerombolan peluru berpandu China. Peluru-peluru berpandu itu tidak sempat meletup pun. Tenaga kinetik Mach 7 menghancurkan mereka pada tahap molekul, menguapkan mereka di udara. Tembakan bertalu-talu dari railgun itu menyapu dari kanan ke kiri, dan ratusan peluru berpandu yang memenuhi langit itu hilang dalam sekelip mata, seolah-olah dipukul oleh pemukul lalat gergasi. Dia tembak jatuh peluru berpandu supersonik dengan peluru biasa. Longwei terduduk di lantai, jatuh dari kerusinya. Raksasa apa nih? Komander Azman dengan dingin menekan Swiss seterusnya. Sekarang, kita butakan mata mereka. Duduk diam-diam sikit. Dari tiang utama KM Perkasa, gelombang yang tidak kelihatan dipancarkan, gelombang mikro berkuasa tinggi. Ia seperti menghalakan ketuhar gelombang mikro gergasi ke arah Nancang. Di dalam Nancang, percikan api mula kelihatan. Radar Aegis yang canggih, sistem kawalan tembakan, peralatan komunikasi, semua litar elektronik terbakar dalam sekelip mata. Lampu di dalam kapal terpadam, hanya lampu kecemasan merah yang malap berkelip-kelip. Sistem lumpuh, semua litar pintas, tak boleh dibaiki. Kami hilang kawalan, kapal hanyut. Kapal pembinasa berteknologi tinggi yang terhebat itu telah menjadi sebuah kotak besi gergasi yang terapung dengan hanya satu serangan. Di dalam kegelapan, Longwei menggigil. Ini sihir, ini bukan peperangan. Menyaksikan kejadian itu dari sisinya, Kapten Boris dari Piotr Veliki merasakan kemarahan yang meluap-luap, mengatasi rasa takutnya. Ceh, pengecut Cina nih. Inilah padahnya, bila terlalu bergantung pada mesin. Boris menghempas topinya ke lantai dan menjerit sehingga urat di lehernya timbul.
Lelaki sejati berlawan dengan penumbuk. Enjin maju penuh, kemudi pusing habis. Kapten, kita tak nak tembak peluru berpandu ke... Diam, kau tak nampak perisai itu? Peluru berpandu takkan berkesan. Kita gunakan berat kapal nih. Rempuh dan hancurkan kapal putih itu dengan badan seberat 28.000 tan nih. Dengan arahan gila Boris, Piotr Veliki, dengan jantung reaktor nuklearnya, mula memecut laju, meninggalkan kepulan asap hitam. Bongkah besi sepanjang 250 meter itu meluru pada kelajuan maksimum. Ia bukan lagi kapal, tetapi sebuah gunung ais bergerak, tsunami yang tidak dapat dielakkan. Letnan Hisham menjerit. Dia datang. Kapal Rusia tu nak merempuh kita. Pelanggaran dalam 10 saat. Kita tak sempat mengelak. Berat mereka 4 kali ganda dari kita. Kalau berlanggar, kita akan penyek. Tetapi Komander Azman ketawa riang. Matanya bersinar seperti ketika dia menenangkan kapal pengangkut yang ganas di lautan bergelora suatu ketika dahulu. Bakar, macam mana keadaan enjin? Dari bilik enjin, kedengaran suara ketawa gila, bintara kanan bakar. Penghat kelajuan dah lama aku buka. Sama ada enjin cair dulu, atau mereka yang mampus dulu. Kita bertaruh. Bagus, Hisham, jangan tergigit lidah. Aku akan tunjukkan silat laut pada kau. Pelanggaran dalam 5 saat. Haluan gergasi Piotr Veliki semakin menghampiri. Senyuman kemenangan Boris yang herot kelihatan. Mampuslah kau monyet Malaysia. Pada ketika itu, KM Perkasa melakukan gerakan yang mustahil. Pendorong sisi kanannya dihidupkan pada kuasa penuh, manakala enjin utamanya melakukan tujahan undur. Badan kapal seberat 7.000 tan itu menggelongsor ke sisi di atas permukaan laut, seperti kereta sport yang melakukan drift di atas ais. Sambil menghasilkan percikan air yang dahsyat, ia mengelak rempuhan gergasi itu pada saat-saat akhir. Ketika kedua-dua kapal berselisih, mata Komander Azman dan Boris bertemu melalui tingkap anjungan. Komander Azman tersenyum sinis ke arah Boris yang tergamam, lalu mengangkat ibu jarinya. Ia sepatutnya bermaksud hebat, tetapi bagi Boris, ia kelihatan seperti isyarat hukuman mati. Jangan harap kau boleh lari, jerit Boris. Tetapi badan kapal seberat 28.000 tan itu tidak boleh berhenti serta-merta. Piotr Veliki terus meluru ke hadapan disebabkan oleh inersia, mendedahkan sisi badannya yang terdedah. Ketika itu, suara dingin Komander Azman bergema. Gerakan mengelak selesai. Sekarang, laksanakan teknik penangkapan dan penumpasan. Maju penuh. Robek bahagian vitalnya, KM Perkasa yang telah melakukan drift ke belakang musuh, mula memecut dengan letusan kuasa. Sasarannya, bahagian reaktor nuklear Piotr Veliki, haluan KM Perkasa, yang suatu ketika dahulu diperkukuhkan secara ekstrem untuk menahan bot berani mati pengganas, telah menjadi sekeras peluru probek perisai. Kau ingat perisai aku boleh pecah ke? Jerit Boris. Aku dah cakap, kan? Kapal ini dibina untuk melindungi. Jangan samakan dengan ais yang rapuh. Bunyi logam yang ngilu bergema di lautan utara. KM Perkasa yang seberat 7.000 tan itu merempuh sisi Piotr Veliki pada kelajuan penuh. Mengikut logik fizik, kapal yang lebih kecil sepatutnya hancur. Tetapi realitinya berbeza. Perisai tebal kebanggaan Piotr Veliki terkoyak dan remuk dengan truk seperti kadbot basah atau tin aluminium. Sebaliknya, haluan KM Perkasa hanya terkupas catnya. Tiada kemek, tiada herotan. Keluli yang ditempa oleh tukang-tukang era lama, dengan tekad jangan sesekali tenggelam, telah mengubah kapal perang Rusia itu menjadi tauhu. Aarg, kapal aku yang kebal, jerit Boris. Di tengah-tengah siren amaran kebocoran yang berbunyi nyaring, Boris menyaksikan pemandangan yang tidak masuk akal. KM Perkasa yang telah merempuh itu, terus menghidupkan enjinnya, menolak Piotr Veliki dengan kuat. Haluan kapal itu menembusi lebih dalam. Sebuah kapal perang sedang ditolak oleh sebuah kapal peronda. Kita kalah dari segi kekuatan. Badan kapal itu mula sengit dengan teruk, dan kelasi-kelasi Rusia menjerit ketakutan, hampir tergelincir jatuh ke laut. Komander Azman memegang mikrofon dan dengan suara yang tenang dan dingin, mengumumkan kepada semua armada, bahagian enjin sasaran telah dimusnahkan secara fizikal. Kami akan menghentikan kapal ini secara paksa.
Jika Anda melawan, kami akan patahkan bahagian tengahnya pula. Menyerah atau tenggelam, pilih dalam 3 saat. Dua gergasi Asia itu telah dilumpuhkan sepenuhnya oleh seorang penjawat awam yang sudah bersara dengan hanya sebuah kapal tanpa mampu berbuat apa-apa. Satu keheningan yang aneh kembali menyelubungi lautan utara. Di tengah-tengah bunyi ombak, 3 buah kapal gergasi itu hanyut berdekatan antara satu sama lain. Di tengah, KM Perkasa yang tidak tercalar. Di kirinya, kapal pembinasa tercanggih Cina, Nanchang, yang senyap membisu selepas semua sistemnya lumpuh. Di kanannya, gergasi Rusia, Piotr Veliki, yang terhenti selepas badannya berlubang besar, masih digigit oleh KM Perkasa. Pertarungan telah berakhir. Ia bukan peperangan, tetapi satu tindakan pembanterasan yang berat sebelah. Beberapa puluh menit kemudian, di atas geladak KM Perkasa, anak-anak kapal kedua-dua negara yang telah diselamatkan dan digari berbaris. Antara mereka, kelihatan Kapten Longwei dan Boris. Kedua-duanya digari, dengan pakaian seragam yang basah, merenung badan KM Perkasa dengan pandangan kosong. Semakin dekat dilihat, semakin usang kapal itu kelihatan, berkarat di sana-sini, catnya terkupas. Tetapi, plat keluli itulah yang telah menepis dan menghancurkan semua senjata canggih mereka. Silakan masuk. Kami akan mengambil keterangan Anda di pejabat, kata Letnan Hisham dengan nada rasmi, mengiringi kedua-dua kapten itu ke anjungan. Melihat keadaan di dalam anjungan itu, Longwei tergamam. Apa tempat ni? Tiada hologram canggih atau skrin sentuh di situ. Yang ada hanyalah panel instrumen analog yang lusuh, alat komunikasi yang kelihatan seperti telepon hitam lama, dan carta laut yang ditulis tangan. Pemandangannya seperti sebuah bengkel di Pekan Lama. Dengan peralatan seperti museum ini, kamu berjaya mengalahkan sistem Aegis kami. Suara Longwei bergetar. Kedengaran seolah-olah harga dirinya hancur berkecai. Boris juga merenung ke sekeliling anjungan dengan pandangan tidak percaya. Hoi, orang tua, kau yang buat semua ni? Dengan badan kau yang dah tua tuh, kau hentikan kapal aku yang seberat 28.000 tan. Komandir Azman menanggalkan topinya dan perlahan-lahan berpaling. Di tangannya masih tergenggam cawan kopi yang suam. Minta maaflah kalau aku ni dah tua. Tapi generasi kami diajar untuk menggerakkan kapal dengan semangat, bukan dengan pengiraan. Komandir Azman mempersilakan mereka berdua duduk. Tiada suasana soal siasat tawanan perang. Suasananya lebih seperti seorang datuk di kampung yang sedang menasihati budak-budak nakal. Kamu berdua telah melupakan sesuatu yang penting. Komandir Azman mula berbicara dengan tenang. Kapal bukan sekadar kotak besi. Kalau kemenangan ditentukan oleh spesifikasi dan nombor, lebih baik kita serahkan saja peperangan pada kalkulator. Dia memandang ke siling KM Perkasa. Kapal ini sudah lebih 30 tahun menjaga lautan Malaysia. Ia telah mengawal perairan, menghalau lanun, dan menyelamatkan ribuan nyawa. Semua kenangan itu telah meresap ke dalam besinya. Longwei mengetap bibir. Ini cuma soal semangat, tidak saintifik. Betul, tidak saintifik. Tapi, radar canggih kau tuh tak dapat mengesan niat membunuh aku, kan? Longwei mengangkat mukanya, terkejut. Betul. Ada satu tekanan yang luar biasa yang tidak muncul pada mana-mana data. Kerana mereka gagal membacanya, mereka telah kalah. Boris menghela nafas panjang. Kami kalah teruk. Aku mengaku, orang tua Malaysia, kapal kau lebih keras dari ais, dan semangat kau lebih panas dari reaktor nuklear. Boris menundukkan kepalanya dengan berat, menunjukkan penghormatan tertinggi sebagai seorang tentara Rusia. Aku kalah. Lakukan apa saja pada aku. Komander Azman tersenyum lebar. Kami takkan buat apa-apa. Cuma bil pembaikan akan kami hantar. Bila kamu balik ke negara kamu, sampaikan pesanan ini. Di lautan Malaysia masih ada orang-orang tua yang menggerunkan. Longwei juga, dengan tangan yang terketar-ketar, membetulkan cermin matanya dan menunduk hormat. Saya telah belajar sesuatu hari ini. Sayalah yang terlalu taksub dengan teknologi sehingga lupa pada hakikat sebenar. Kapal ini bukan sampah. Ia adalah sebuah mahakarya. Terhadap kapal yang pernah mereka hina sebagai sampah dan besi buruk, mereka kini memberikan penghormatan tertinggi. Ia adalah satu pemahaman antara pelaut sejati yang melangkaui batas musuh dan kawan.
Panggilan masuk dari ibu pejabat ke bilik komunikasi KM Perkasa. Di sini ibu pejabat, pasukan bantuan yang tiba akan mengambil alih tugas menunda kedua-dua kapal Komander Azman, arahan yang cemerlang. Komander Azman menjawab dengan ringkas ke arah radio. Bukan apa-apa, aku cuma ajar budak-budak baru nih tentang peraturan di lautan. Matahari terbenam mewarnai Laut Cina Selatan dengan warna merah saga. Dua gergasi Cina dan Rusia yang telah rosak truk itu ditarik oleh bot tunda Malaysia. Sambil memerhatikan mereka pergi, Komander Azman menghabiskan sisa kopinya. Baiklah, Hisham, jom balik. Nampaknya malam ni kita boleh minum dengan tenang. Baik, Komander. Jawapan Hisham kini lebih tajam dan penuh dengan kebanggaan berbanding semasa mereka mula belayar. KM Perkasa perlahan-lahan berpusing dengan latar belakang matahari terbenam. Sosoknya bukan lagi seperti seorang veteran yang telah menamatkan tugasnya, tetapi seperti seorang dewa penjaga teragung yang masih aktif berkhidmat.